السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, iaitu pengajian kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang akidah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita semua pada malam ini, sekalipun berada dalam perintah kawalan PKP, namun Allah Azza wa Jal mengizinkan bagi kita untuk meneruskan kuliah kita secara online, dan Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua kesihatan yang baik, yang mana kita semua alhamdulillah selamat daripada jangkitan COVID-19, dapat duduk bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dalam keadaan sihat walafiat. Dan juga Allah Azza wa Jal mengurniakan bagi kita semua masa yang lapang selain pada kesihatan yang baik, yang mana insan apabila diberikan kedua-dua nikmat ini, seringkali dia akan lalai, dia akan lupa salah satu daripada dua ni. Terlihat berapa ramai orang yang apabila Allah beri kepada mereka kesihatan yang baik, iaitu orang yang muda, biasanya lah sihat, cergas, tapi dia akan lupa salah satunya, iaitu nikmat masa yang lapang. Jadi orang muda biasanya sibuk dengan pelbagai urusan, sehingga kan dia lalai menggunakan masa dia untuk menuntut ilmu antaranya. Dan orang yang pencen pula, bukan orang tua lah, muda, lawan dia pencen lah. Sebab ramai orang yang jiwa dia muda, walaupun usia dia mungkin 70, 80, jiwa masih muda. Manakala orang yang pencen, masa dia pula banyak, tetapi kesihatan dia pula ditarik. Jadi kita biasanya dapat salah satu. Mungkin kita kata bila kita tua nanti, bila kita pencen, masa banyak, kita akan tuntut ilmu, akan pergi kuliah, pergi masjid, pergi kelas-kelas pengajian. Tapi apabila dia dah pencen, masa dia tu banyak, tapi dia lupa kesihatan dia pula kurang. Salah satu Allah bagi. Di masa banyak mungkin duduk dekat ward, dekat hospital, sakit, dimasukkan dalam ward kan. Masa banyak kita duduk rehat, tapi kesihatan kita kurang. Maka atas inisiatif Akademi Sunnah ini, kita sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jal dan berterima kasih kepada admin kita lah kerana buat inisiatif. Jadi orang yang ada banyak masa ke, ataupun orang yang sempit masa ke, dia boleh tonton di rumah dengan selesa. Orang yang sakit boleh tonton di hospital, di ward selagi mana ada adanya internet. Kita boleh tuntut ilmu melalui online. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla sekali lagi atas nikmat yang cukup bernilai ini, nikmat kesihatan dan juga masa yang lapang. Hayyakumullah ahlan wa sahlan pada siapa yang baru masuk. Jadi malam ini kita menguji kita punya mic dan juga handphone. Jadi kita nak lihat dari sudut visual, adakah visual cantik, clear. Alhamdulillah,
Assalamualaikum, gambar clear. Cantik Ustaz. Jadi gambar, visual kita clear pada malam ni. Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan audio? Audio kita test kita punya mic baru, adakah dengar dengan clear, dengan jelas? Siapa yang tengah online, yang tengah menonton tu, minta bagi feedback sikit, kerana admin kita sangat memerlukan penambahbaikan. Jadi handphone kita baru kita belajar petang tadi, bagaimana nak auto rotate supaya kita dapat full screen bagi siapa yang menonton di TV pintar ataupun menonton di laptop. Bila dia full screen, dia akan penuh laptop. Jadi kita baru belajar lah. Benda-benda IT ni lambat sikit bila kita dah tua ni, slow sikit lah. Bismillah. Alhamdulillah, audio jelas Akademi Sunnah. Alhamdulillah, audio kita jelas pada malam ni. Dan macam mana pula Akademi Sunnah kita punya visual kita ni, adakah full screen kalau masuk dalam TV, smart TV ataupun masuk dalam laptop, komputer, adakah ia full screen? Mudah-mudahan ia full screen lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai menghargai kita punya jasa admin kita, jangan lupa untuk share, untuk like, untuk komen video kita ni ke grup-grup masjid, grup surau kita, grup keluarga kita, dan pelbagai grup yang lain lah. Ini untuk menyokong admin Akademi Sunnah kita. JB Skudai clear Ustaz, audio baik, Alhamdulillah. Sangat bersyukur, kira malam ni cukup cantik lah. Audio dan juga video kita cantik, Alhamdulillah. Jadi ini semua mudah-mudahan masuk dalam hadis ad-dal 'alal khair kafa'ilihi, yang menunjuk, yang mendorong ke arah kebaikan seperti mana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi selagi mana orang yang dapat video kita, dapat share daripada kita, maka kita akan dapat juga pahala jika dia beramal dengannya. Yang share, yang mendorong, menunjuk ke arah itu, dia akan mendapat ganjaran seperti mana yang beramal dengan amalan tersebut. Kedua-duanya dapat insya-Allah. Yakumullah. Yakumullah. Ahlan wa sahlan. Pada siapa yang baru masuk, jadi kita nak baca sikit beberapa komen daripada admin dan juga follower kita, page kita pada malam ni. Alhamdulillah, nampak gaya semuanya berada dalam keadaan yang baik lah. Jadi saya pun nak share kepada page saya sendiri. Dan ni page audio, page Akademi Sunnah. So kita pun nak share dekat page masing-masing, termasuk page saya sini. Tuan-tuan puan boleh follow page saya, Usamah Muhammad Razi, USAMAH MOHD RADZI. Boleh pergi kepada page Usamah Muhammad Razi. Jadi bila saya ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk share, saya sendiri pun kena share lah, untuk support, sokong kita punya admin. So saya copy link, kemudian saya pergi ke page saya sendiri, kemudian saya create post, paste dekat Facebook saya, page saya sendiri, post. So tuan-tuan boleh buat juga copy link ataupun nak share terus pun boleh. So saya share, copy link dan post dekat Facebook page saya lah. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama lah kita berkongsi follower page kita. Jika tuan-tuan pun ada page juga, kita cross, saling kongsi antara satu sama lain untuk meningkatkan follower page Akademi Sunnah kita pada malam ni. Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Bangi clear, Alhamdulillah, bangi clear. Haji Azhar Bangi clear.
Bangi Avenue clear, alhamdulillah. Baik. Hayakumullah, ahlan wa sahlan. Malam ni insya-Allah kita akan membaca kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Ulama tidak asing bagi kita semualah, terutama dalam bidang akidah. Jadi kitab kita pada pagi ini, pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk bab yang pertama dulu, bab kedudukan para nabi. Bab kedudukan para nabi. Jadi menjadi adab para penuntut ilmu. Adab para penuntut ilmu, sebelum membaca mana-mana kitab, untuk kita membaca sedikit daripada sirah, iaitu sirah penulis, latar belakang penulis, kehidupan penulis, dan juga yang keduanya manhaj atau minhaj atau metodologi penulis dalam menyusun kitabnya. Yang ini adab. Yang pertama, sebelum membaca mana-mana kitab, tak kira lah kitab apa pun, mana-mana kitab kita baca apa? Sirah, kita baca metodologi ataupun manhaj. Kenapa? Bila kita baca sirah seorang ulama, maka kita mendapat gambaran latar belakang ulama ni asal daripada mana, apa latar belakang kehidupan dia, zaman dia, keadaan dia pada ketika itu, pendidikan dia, keluarga dia. Jadi kesemua ini faktor-faktor teknikal yang taklah begitu penting. Namun apabila kita meneliti sirah para ulama, di sana adanya adab yang boleh kita contohi. Adanya barakah di sebalik daripada membaca sirah para ulama. Itu memberi semangat, memberi motivasi kepada kita sebagai seorang penuntut ilmu. Semua orang boleh baca kitab dengan sendiri, tetapi bukan semua orang boleh mendapat keberkatan, mendapat taufik, mendapat kefahaman yang dikehendaki daripada ilmu yang kita baca tadi. Sebab itu membaca tak memadai, tetapi ia perlu pada talaqi, perlu kepada kefahaman, perlu pada contoh, pada tauladan. Ini faedah yang kita dapat. Begitu juga apabila membaca sirah, membaca metodologi ataupun minhaj ataupun manhaj. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hayakumullah. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua? Dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi saya punya handphone ni, sebabkan dia auto rotate, agak sukar nak baca komen-komen di kalangan penonton sekalian. Jadi kita kena baca kat laptop. Kita kena pergi tengok kat laptop macam mana. Supaya lebih clear, jelas. Baik, ni tu nampak lebih jelas lah. Assalamualaikum. Semuanya banyak memberi salam. Nampaknya admin Akademi Sunnah kita adalah Haji Safwan. Saya nampak di sini dia tulis Haji Safwan, Haji Ahmad Safwan. Hayakumullah. Kita sangat berterima kasih kepada Haji Ahmad Safwan pada malam ni sebagai moderator kuliah kita pada malam ni. Admin di sebalik Akademi Sunnah. Hayakumullah. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Hayyakallah, hayyakumullah. Mada berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik. Tentang apa yang dirahmati Allah sekalian.
kembali kepada sirah dan juga metodologi para ulama sebagai penulis. Bila kita baca minhaj ataupun juga manhaj, metodologi, kaedah, pendekatan, cara seorang ulama seperti mana Syekh Abdul Razak menulis kitab ini, maka kita faham apa yang dikehendaki oleh penulis. Kadang-kadang sebahagian penuntut ilmu dia datang, apa ulama ini dia bawa masuk hadis dhaif, dia tak tahu ke hadis itu dhaif. Kadang-kadang para ulama tahu, tapi dia masukkannya mungkin pada bab adab, mungkin pada bab doa, mungkin dia masukkan hanya sekadar dhaif pada sanad, tapi matannya sahih, matannya sesuai dengan hadis sahih lain, sesuai dengan Al-Quran. Ataupun kadang-kadang dia menganggap hadis itu hasan ataupun ia sahih, tapi di kalangan ulama yang lain menganggap ia dhaif. Maka kita ada sangkaan yang baik pada para ulama. Kenapa dia masukkan hadis dhaif dalam kitab dia ni? Kenapa disusun begini? Kenapa tak susun begitu? Kenapa ditinggalkan bab ini? Kenapa dia masukkan bab itu? Ini semualah metodologi dia. Mana hadis-hadis yang masyhur dalam bab ni dia tak bawa masuk? Mungkin dia anggap hadis ni dah terlalu masyhur, maka tak perlu lagi dia masuk dalam kitab ni, dia masuk hadis yang lain yang kurang masyhur supaya kita dapat manfaat tambahan. Ini semua metodologi yang cukup penting. Manhaj penulis, supaya kita ada sangkaan baik pada penulis. Mungkin kita jumpa sedikit kekurangan pada sangkaan kita. Mungkin kita jumpa sesuatu yang bercanggah dengan pandangan kita, bercanggah dengan amalan kita. Maka kita kembali kepada sangkaan yang baik, husnul dhan, sangkaan yang baik pada para ulama. Mereka ulama yang besar, yang kibar, yang berpengalaman, yang senior. Kadang-kadang mereka ada uzur di sebalik suatu penulisan kitab dia. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, kita kena sentiasa tawaduk, kena sentiasa merendah diri, tidak mengkritik para ulama, melainkan pada perkara yang sangat jelas, yang nyata, bagaikan siang dan malam. Maka ini kita lihat kritikan pada para ulama yang juga semisalnya, sepertinya, juga yang besar, yang senior, yang berpengalaman. Jadi metodologi ini cukup penting. Itu faedah pertama sekali kita membaca sirah dan juga metodologi. Baik, kita lalu sikit sirah Syekh Abdul Razak, sedikit sirah. Nama dia Ustaz Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Jadi Ustaz Doktor di negara-negara Arab. Ini ialah jawatan akademik di universiti. Ustaz Doktor membawa makna profesor lah kalau di universiti kita di Malaysia. Jadi taraf dia profesor sebab dia ni mengajar di Universiti Islam Madinah untuk dirasat ulia, iaitu pengajian tinggi, masters dan juga PhD lah. So dia jawatan akademik dia profesor di universiti. Itu dinama Ustaz Doktor. Tapi di Malaysia, uruf adat kita di Malaysia ni, ustaz ni untuk orang agama. Tak kira siapa pun. Kadang-kadang ustaz ni hentam semua orang ustaz. Saya pernah sekali dekat Bangi, saya singgah pergi nak beli nasi lemak tepi jalan. Saya pakai macam ni lah, pakai jubah. Pergi nak beli nasi lemak, dia tanya, ustaz nak beli nasi lemak apa? Saya pelik, kenapa panggil saya ustaz? Dia kata, kita ada kenal kat mana-mana masjid surau. Dia kata tak ada kenal, dia pun tak pernah jumpa. Kenapa panggil ustaz? Dia tengok ni pakai jubah, maknanya ustaz lah. Itu adat kita di Malaysia, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban buh dekat bahu, maka ustaz lah. Walaupun kadang-kadang bukanlah latar belakang ustaz, dan lebih berbahaya lagi, kadang-kadang buat hadis-hadis yang palsu, buat ajaran yang sesat. Seperti mana Syiah, serban dia lebih besar, jubahnya lebih labuh, tapi wal'iyadzubillah sesat daripada kebenaran, dan juga ajaran-ajaran sesat yang lain. Jadi istilah ustaz itu
Di Malaysia ni orang agama lah. Tak kira lah dia tu sama ada latar belakang agama ataupun tidak. Imam ke, Bilal ke, ataupun mengajar di sekolah ke, di universiti ke, di masjid ke, orang agama dipanggil ustaz. Itu uruf kita di Malaysia lah. Jadi kita raikan uruf ni lah. Cuma pastikan bahawa ia tidak menyeleweng lah. Tak kira dia panggil ustaz pun tak ada masalah. Walaupun dia bukan latar belakang ustaz, mungkin dia belajar talaqi, belajar secara tidak formal, tapi yang lebih penting gelaran ustaz itu hendaklah di atas kebenaran, bukan bawa ajaran-ajaran yang sesat. Jadi ustaz doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin, itu nama dia lah, dan ayah dia Abdul Muhsin Al-Abbad. Al-Abbad ni nenek moyang dia dulunya digelar Al-Abbad, maka dia pun digelar Al-Abbad. Al-Badar itulah keturunan dia, kabilah dia. Kabilah dia Al-Badar. Dia dilahirkan di Az-Zulfi, satu tempat di Riyadh. Riyadh dengan makna negeri. Negeri Riyadh tu besar. Jadi bandar Riyadh, ibu negara Arab Saudi hari ini, dengan tempat dia Zulfi tu dalam 300 km. Jadi bandar Riyadh lain, negeri Riyadh tu dia masih duduk dalam negeri tersebut, Az-Zulfi ni. Tapi dia dah dekat Buraidah, dekat tengah dah semenanjung Arab Saudi ni. Dia asal pada situ. Kemudian mereka dan keluarga berpindah ke Madinah, dan dia belajar di Universiti Islam Madinah, Jamiah Islamiyah, dalam kuliah syariah. Dia asalnya dalam kuliah syariah. Kemudian magister ataupun master dia dalam akidah, dan juga doktorah PhD dia juga dalam bidang akidah. Dan dia spesialis, perkhususan dia akidah. Perkhususan akidah. Sampailah dia mendapat profesor di Universiti Islam Madinah pada hari ini. Dan dia banyak mengajar di Masjid Nabawi dekat Haram, dalam bidang akidah. Antaranya Al-Qawaidul Musla, antara kitab akidah yang dia ajar, dan kitab-kitab alim, Asmaul Husna dan yang lain berkaitan dengan akidah di Masjid Nabawi. Lepas itu Syekh Abdul Razak ini juga adalah anak kepada Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Ayah dia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ini ayah dia yang masyhur. Dua-dua anak dengan ayah, dua-dua ulama. Kedua-duanya ulama. Ayah dia Syekh Abdul Muhsin ni asal daripada Zulfi tadi juga. Kemudian menuntut ilmu di Jamiatul Imam, Universiti Imam di Riyadh, dalam bidang syariah juga, kuliah syariah. Kemudian lepas pada kuliah syariah, Syekh Abbad ni, ayah dia ni cenderung pada bidang hadis. Anak dia akidah, ayah dia hadis. Walaupun asal kedua-duanya kuliah syariah. Sebab zaman dulu yang ada kuliah syariah, tak ada lagi kuliah hadis ni. Ya kemudian baru wujudnya kuliah hadis. Jadi selepas pada selesai kuliah syariah, dia cenderung pada hadis. Sehinggalah dia berhijrah ke Madinah, dan ketika itu diasaskan Universiti Islam Madinah, Jamiah Islamiyah, yang mana mudir pada ketika itu adalah Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih, menjadi mudir, dan naib dia adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dua orang ni yang mengasaskan Universiti Islam Madinah. Kemudian selepas pada itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ni naik menjadi mudir jamiah. Ketika zaman Syekh Abbad inilah, dia dibantu oleh Syekh Hamad Al-Ansari rahmatullah alaih untuk mengasaskan kuliah hadis. Dan pada zaman itulah mereka banyak membawa masuk manuskrip terutamanya hadis dan kitab-kitab lain. Kebanyakan kitab hadis manuskrip dibawa masuk ke Universiti Islam Madinah, dihimpunkan di situ. Jadi banyak manuskrip kitab-kitab dihimpun seluruh dunia ke situ. Jadi pusat dalam bidang hadis terutamanya. Jadi Syekh Abbad ini mengajar di Universiti Islam Madinah, begitu juga mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Muhsin Al-Abbad mengajar Kutubus Sittah
Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6, iaitu kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, bin Majah. 6 kitab hadis ini selesai disyarahkan di Masjid Nabawi. Sampai dia ulang lagi sekali Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Sampai ke Sahih Muslim. Jadi diulang sempat sampai ke Bukhari balik dan juga Muslim. Jadi itu sikit sirah lah. Dan antara kitab yang masyhur Syekh Abdul Muhsin tulis, kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Athar fil Mahdi al-Muntazar. Aqidah Ahli Sunnah dan Athar berkaitan dengan Imam Mahdi yang ditunggu. So, kalau tuan-tuan perasan di media sosial kita, terutama Facebook, banyak bahasan tentang Imam Mahdi. Teori konspirasi berkaitan dengan Imam Mahdi. Siapa dia ni? Bila dia akan muncul? Dia dah ada atau belum? Hakikat Imam Mahdi banyak dibahaskan. Tapi perbahasan dia ni semuanya teori-teori konspirasi. Sebab itu Nabi SAW ajar kita doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia dikatakan ilmu, tapi ia tak bermanfaat. Kalau sekadar dikatakan ilmu, banyak dikatakan hadis, tapi hadis palsu. Dikatakan duit palsu. Sekadar dikatakan ilmu, ya ilmu, tapi ilmu yang tidak bermanfaat, yang melalaikan kita, menghabiskan masa kita dengan teori-teori yang tidak terbukti, konspirasi ni. Maka buku ni cukup baik, buku berkaitan dengan Imam Mahdi, yang mana buku ini dipuji oleh Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih dan juga Syekh Albani rahmatullah alaih, memuji kitab ini. Jadi kita cadanglah kalau boleh kepada Haji Sabri dan juga Haji Safwan, mungkin boleh buat inisiatif untuk terjemah kitab berkaitan dengan Imam Mahdi ni lah. Antara kitab yang dipuji lah berkaitan dengan Imam Mahdi, karangan Syekh Al-Abbad hafizahullah. Baik, itu sikit berkaitan dengan sirah Syekh Abdul Razak. Kemudian seterusnya berkaitan dengan metodologi ataupun manhaj Syekh Abdul Razak dalam menulis kitab rintihan para Nabi ni. Okay. Kalau tuan-tuan lihat siapa yang ada buku lah. Saya pun belum lagi ada buku. So, saya ada dalam bentuk soft copy. Saya ada dalam bentuk soft copy, tapi dalam bentuk buku tu belum lagi. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan ada dalam bentuk buku lah. Jadi kalau tuan-tuan pun ada dalam bentuk buku, sila lihat pada bahagian awal, prakata awal tu. Siapa yang ada buku lah. Siapa tak ada buku, juga dituntut bagi kita untuk mengikat ilmu dengan penulisan, dengan pensel ke apa. Kita memang kuat hafalan, tapi kadang-kala iblis membelit kita, belitan iblis. Kita sangka kita kuat hafalan, kemudian lepas tu ia hilang, entah pergi ke mana. Jadi menulis juga salah satu cara untuk menguatkan hafalan. Betul, kalau tuan-tuan puan tengok antara metodologi manhaj di Mauritania, Bilad Syanqiti, Mauritania, antara kaedah mereka menghafal Quran lah dengan menulis di atas papan. Sedangkan mereka ni memang terkenal, Syanqiti ni orang yang sangat kuat hafalan. Di Madinah tu Syanqiti memang sangat masyhur. Kabilah mereka yang datang dari Mauritania ni memang ramai di kalangan para ulama, mereka sangat kuat hafalan. Tapi mereka juga menulisnya, sebab penulisan tu salah satu kaedah untuk menghafal, untuk mengikat. Jadi siapa yang ada buku boleh buat ta'liq ataupun catatan gunakan pen di buku masing-masing. Siapa yang belum mempunyai buku boleh buat catatan poin-poin yang penting di buku tulis kita lah, nota kita sendiri. Okey, sila lihat bagi siapa yang ada buku pada prakata dia, muqaddimah dia. Di muqaddimah Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia sebut buku ni dia adalah asalnya daripada kitab yang besar. Buku yang kita ada ni kutaib lah. Kutaib, buku kecil. Dia asal pada buku yang besar, ada yang 4 jilid, ada yang 3 jilid.
Ada yang diterbitkan dengan 4 jilid, ada yang diterbitkan dengan 3 jilid. Asal buku ni dia tulis pada mukaddimah dia. Buku ni asal pada mukaddimah dia. Adalah buku Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Fiqh berkaitan dengan doa dan juga zikir. Ad'iyah dan juga Adhkar. Asalnya buku dia ni 3 jilid. Kalau tuan-tuan dia tengok buku ni dekat Al-Maktabah Syamilah, ada boleh download, tapi dalam bahasa Arab lah. Dalam laman web Al-Maktabah Syamilah Al-Hadithah, dia ada 3 jilid, boleh download kat situ. Asal buku ni 3 jilid. Jilid yang pertama dan yang kedua cerita tentang fiqh, kefahaman berkaitan dengan doa, manhaj berkaitan dengan doa dan zikir. Juga berkaitan dengan adab, juga berkaitan dengan fadilat. 2 jilid cerita pasal itu. Jilid yang ketiga barulah dihimpunkan zikir-zikir dan juga doa tadi. Semua sekali 3 jilid. Daripada 3 jilid inilah dikeluarkan kutip kita ni, iaitu rintihan para anbiya, doa-doa para anbiya. Dikeluarkan doa daripada para nabi, dikeluarkan sedikit mukaddimah berkaitan kedudukan para nabi. Jadi ini adalah hasil pada dikeluarkan daripada buku yang asal 3 jilid yang besar. Jadi kalau tuan-tuan nak lebih lagi kefahaman, nak lebih mendalam, nak lebih menyeluruh, boleh rujuk kitab yang asal. Tapi ya dalam bahasa Arab lah. Wallahu a'lam, sama ada diterjemah dalam bahasa Indonesia ke. Wallahu a'lam. Jadi untuk permulaan yang ni pun dah cukup banyak dah. Doa-doa ni yang penting adalah istiqamah. Yang penting Allah menerimanya. Berbanding dengan banyak tapi mungkin one off. Sekaligus saja kita baca. Jadi kita utamakan istiqamah dulu untuk amal kita. Kemudian jika kita direzekikan, kita boleh membaca doa-doa dan azkar yang lain. So yang ni antara yang utama doa para anbiya, para nabi. Asal daripada buku ni. Baik. Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia menyusun kitab dia ni dengan beberapa bab yang penting. Antara yang penting yang menarik perhatian saya sendirilah, iaitu dia ada bab taubat. Dia ada bab taubat. Jadi kenapa bab taubat? Wallahu a'lam, kalau kita lihat hadis-hadis berkaitan dengan taubat, contohnya hadis dalam Musnad Ahmad. Hadis dalam Musnad Ahmad, hadis yang sedikit dhaif. Tapi sedikit sajalah. Dalam masalah doa tak ada masalah lah. Itu kata Nabi SAW, kullu ibni adamin khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Maksudnya semua anak Adam itu melakukan dosa. Khata' di sini bukan makna melakukan dosa sekali one off, tapi khata' makna sentiasa buat dosa. Hari ni buat, esok buat, lusa buat, tulak buat, sentiasa melakukan dosa. Itu khata'. Setiap anak Adam sentiasa melakukan dosa. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang sentiasa bertaubat. Tawwabun. Hari ni taubat, esok taubat, lusa taubat, tulak taubat, buat dosa lagi, taubat, buat dosa, taubat. Itu anak Adam, fitrah anak Adam. Jadi bila anak Adam ini setiap hari buat dosa, siang malam buat dosa, maka siang malam dia kena bertaubat. Siang malam dia kena bertaubat. Kerana Nabi SAW sebut apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, melakukan kesilapan, adalah orang yang sentiasa bertaubat pula. Di Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, dengan sifat lemah lembutnya, menerima taubat hamba-Nya walaupun sentiasa melakukan dosa. Sebab itu Syekh Muhammad Al-Mukhtar Syanqiti hafizahullah, ini antara ulama Syanqiti, ulama yang besar kibar di Madinah, hafizahullah. Jadi kata Syekh Syanqiti hafizahullah, a'zamu ma yatlubuhu al-insan min rabbih an ya'fu Allahu anhu. Maksudnya sebesar-besar, seagung-agung
apa yang patut dirintih oleh seorang insan, yang patut diminta oleh seorang insan daripada Tuhannya adalah supaya Allah mengampunkannya. Dia kata Syekh Syangiti hafizahullah, yang paling agung, yang paling besar, yang paling patut seorang insan minta pada Tuhan dia apa? Minta diampunkan. Kenapa? Kerana kita setiap hari melakukan dosa. Maka yang lebih utama untuk minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang kita lakukan. Lepas tu Syekh Abdul Razak Al-Badar, penulis kitab ni, dia ada bab taubat. Dan taubat dia ni pula taubat para nabi. Bayangkan seorang nabi bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang manusia yang bukan nabi, seperti mana kita, saya dan tuan-tuan, kita manusia yang bukan nabi, lagilah kita sangat dituntut untuk bertaubat. Bahasa mudah kita kata nabi pun taubat, takkan kau tak taubat? Takkan kita tak taubat? Jadi taubat tak memerlukan kita melakukan dosa, tetapi kita kena sentiasa bertaubat. Sedangkan sebaik-baik insan, iaitu para anbiya, mereka juga bertaubat. So bab ini menarik perhatian saya lah sendiri dan juga kita semua insya-Allah. Bagaimana Syekh Abdul Razak membawa bab berkaitan dengan taubat para nabi. Di para nabi terdahulu, Nabi Adam AS, Nabi Nuh, mereka kesemuanya bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang insan biasa macam kita yang sudah tentu dosa yang lebih banyak, tak terbanding dengan para anbiya dan rasul ini. Jadi dia ada bab berkaitan dengan taubat. Bab berkaitan taubat. Juga dia ada bab berkaitan dengan doa para nabi. Doa-doa para nabi. Dan inilah yang mana tajuk kitab kita mendapat namanya daripada ni, doa para nabi. Semula dia ada bab berkaitan dengan taubat para nabi, dan juga dia ada bab berkaitan dengan doa para nabi. Jadi dia akan senaraikan doa-doa para anbiya, para rasul, termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cumanya nabi kita diberikan bab yang lebih luas. Ada empat bab khas untuk nabi kita. Dan sudah tentu doa nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih utama, lebih afdal berbanding doa para nabi yang lain. Maka dimasukkan 4 bab berkaitan dengan doa nabi kita. Doa nabi yang lain dimasukkan masing-masing, tapi doa nabi kita ada sampai 4 bab dilebihkan. Sebab itu nabi kita lebih afdal di antara para nabi, para anbiya, rasul yang lain. Seperti mana dalam satu hadis, dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung, yang besar, yang hebat. Kenapa dinamakan uzma? Sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan dimohon oleh para anbiya yang lain. Para anbiya yang lain akan minta kepada Nabi kita supaya Nabi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla dimulakan hisab. Bila kita dihimpunkan di padang mahsyar, semua orang tunggu, tak ada siapa pun yang berani nak mula dulu minta kepada Allah dimulakan hisab. Tak ada seorang pun yang berani, melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila para anbiya yang lain minta kepada Nabi kita, tolonglah doa pada Allah supaya diberikan kepada Nabi kita ni permulaan hisab. Nabi doa dan Allah izinkan bagi Nabi kita. So Nabi kita adalah satu-satunya Nabi yang memberi syafaat kepada Nabi yang lain. Nabi memberi syafaat kepada umat dia, tapi Nabi kita memberi syafaat kepada Nabi. Maksudnya dia di antara semua Nabi, dia berada pada kedudukan yang tertinggi, yang paling afdal. Jadi doa dia diberi keutamaan lah banding doa Nabi yang lain, tapi sedikit pun tidak menafikan fadilat kelebihan para anbiya yang lain. Nabi-nabi lain pun ya, cuma Nabi kita dia ada 4 bab lah. So ini juga antara metodologi yang menarik perhatian saya dan kita semualah, insya-Allah. Okey, itu sedikit sirah dan juga metodologi. Hayakumullah, ahlan wa sahlan pada siapa yang baru masuk, siapa yang menonton ini.
Bagaimana tempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adakah clear video dan juga audio kita? Jadi yang awal masuk tadi semuanya clear, alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat yang lain pun juga clear, walaupun semenjak dalam minggu-minggu PKP di Selangor ni lah, tempat saya lah, saya dapati internet fiber pun agak slow. Sekarang kita nak play video pun dia tak mau play. Mungkin sebab ramai orang yang berkumpul untuk play video dan benda-benda yang berat, yang download benda yang berat sebagainya. Ni internet agak slow. Jadi kita doa mudahan internet kita malam ni insya-Allah jalan dengan lancar lah, untuk video dan juga audio kita. Hayakumullah. Alhamdulillah. Baik, kita masuk yang seterusnya, bab berkaitan dengan kedudukan para nabi. Inilah bab kita pada malam ini. Tajuk kita pada malam ni kedudukan para nabi. Yang tadi itu prakata lah, prakata awal pada Syekh Abdul Razak, metodologi dan juga sirah dia. Baik, kedudukan para nabi. Apa makna kedudukan? Martabat, darjat, keunggulan. Jadi kedudukan para nabi, kedudukan yang istimewa di sisi Allah, yang mulia, yang hebat. Itu kedudukan para anbiya, kedudukan para nabi. Di kedudukan ini kita nak lihat sedikit kenapa kita nak berdoa dengan doa mereka. Sudah tentu mereka ni ada satu kedudukan yang hebat lah, yang mulia, sehingga kita kena contohi doa dia. Kita kena hafal doa dia, kita kena baca doa dia. Kita kena tiru dia. Macam mana cara dia berdoa, metodologi dia, manhaj dia, ataupun minhaj dia pun boleh juga. Perkataan minhaj ni jarang digunakan, tapi sebahagian ulama ada guna perkataan seperti Minhajut Talibin, kitab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, Minhajut Talibin. Makna dia lebih kurang sama lah, manhaj. So kenapa kita kena ikut manhaj para nabi? Kenapa kita tak boleh doa kita sendiri? Kita pergi reka doa sendiri, boleh. Kenapa tak boleh pula? Kenapa kita nak kena tiru mereka, ikut doa mereka? Kita pun ada doa kita. Kita pun ada doa para ulama, doa ayah kita, mak ayah kita, doa guru kita, syekh kita, semua banyak doa. Jadi apa hebatnya? Apa kedudukan mereka para nabi ni sehingga kita berdoa dengan doa mereka? Ini bab kita yang pertama. Sebelum kita masuk bab doa-doa setiap persatu lah, kita kena faham hakikat ni dulu. Hakikat kedudukan para anbiya, para nabi. Jadi kita lihat para nabi, para anbiya ini, pertama sekali dia pecahkan bab ini kepada dua bab, iaitu pertama sekali bab nabi sebagai contoh, iaitu para anbiya sebagai contoh. Nabi-nabi ini adalah contoh bagi kita, sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai petunjuk bagi kita semua. Hadiu, mereka ni adalah petunjuk bagi kita. Allah Azza wa Jalla telah mengutus mereka sebagai petunjuk, sebagai pemimpin bagi kita. So dia pecahkan dari sudut itu. Kenapa? Apa kedudukan para anbiya? Kedudukannya apa? Mereka ni contoh, mereka ni lah tauladan bagi kita semua. Dan dibawa beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan tauladan para anbiya ni, para rasul. Jadi antara ayat Al-Quran ni, antaranya kita boleh baca, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul An'am ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadih. Maksudnya mereka itu ialah orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk, maka dengan itu menerusi petunjuk mereka engkau contohilah ia. Allah Azza wa Jalla sendiri yang menciptakan kita, kemudian mengutus para anbiya sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian Allah perintah kita apa? Contohilah mereka ni. Jadi mereka ni adalah contoh bagi kita. Jika para anbiya ini contoh ni sama dengan juga contoh yang dibawa oleh guru kita, kita ikut.
contoh yang sama dibawa oleh syekh kita, kita ikut. Seperti Syekh Abdul Razak hafizahullah, kita mengikutinya apa? Kerana dia juga mengikuti petunjuk daripada Nabi dan para anbiya. Jadi kita ikut dia. Ini panduan bagi kita semua. Sebab apa? Ini cukup penting. Manhaj ni cukup penting. Kerana sebahagian orang, subhanallah, mereka tak berpada dengan hadis-hadis yang sahih dan juga ayat Quran berkaitan dengan doa ni, atau zikir, atau taubat, istighfar, itu juga jampi, ruqyah. Mereka tak berpada. Bagi mereka ada ruqyah yang lebih baik daripada ayat Quran, daripada hadis yang sahih. Ada zikir, ada doa yang lebih baik, iaitu doa sekian-sekian yang tidak sahih. Subhanallah. Bayangkan doa-doa yang sahih pun sangat banyak. Kita takkan mampu nak baca semua doa yang sahih, semua doa daripada ayat Quran. Kita tak mampu nak baca, melainkan pada sebahagian orang. Maka bacalah dulu yang sahih ni, kalau ya pun. Kenapa nak pergi cari yang dhaif? Bahkan sebahagian itu yang palsu. Kenapa nak cari? Sedangkan kita dah ada sangat banyak. Sangat banyak. Contohnya macam Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, doa-doa dan zikir yang sahih. Itu juga yang jampi, ruqyah. Kenapa yang sahih ni kita tak amal, kita tak hafal? Kita cari yang dhaif, cari yang palsu. Sedangkan ayat Quran tadi yang kita baca yang tadi kan, Allah jadikan para anbiya sebagai petunjuk. Maka contohilah mereka. Cukuplah yang mereka bawa ayat Quran dan juga hadis dibawa, cukup yang ni. Madai, kenapa nak beramal dengan hadis yang dhaif? Walaupun bolehlah hadis yang dhaif dalam bab doa, tapi hadis yang sahih banyak. Dah selesai belum? Dah selesai. Okey, dah selesai. Amallah dengan doa-doa yang dhaif, yang sedikit. Tidak yang palsu, dhaif yang sedikit. Dah habis yang sahih ni, beramal yang ni. Dan juga wal'iyadu billah, sebahagian orang beramal dengan doa-doa yang datang daripada manusia biasa. Mana dapat doa? Saya dapat daripada ustaz. Mana ustaz tu dapat? Wallahu alam. Yang penting saya belajar kat sekolah dulu, doa ni ustaz ajar. Mana dapat? Wallahu alam. Beramal dengan doa daripada manusia biasa. Sedangkan kita dah ada doa daripada para anbiya. Dan Al-Quran perintah kita contohi mereka. Kita cari doa daripada manusia biasa. Ustaz saya cari doa, mana hizib ni? Hizib ni saya dapat daripada syekh fulan. Syekh ni, mana syekh dapat? Wallahu alam. Syekh dapat mungkin dalam mimpi dia, mungkin syekh dapat pun daripada syekh yang lain yang dia pun tak tahu mana syekh yang dia dapat. Mungkin syekh itu dia dapat ketika dia bertapa dalam gua, dalam hutan. Wallahu alam. Mana syekh tu dapat pun tak tahu. Ni wirid ni mana kita dapat? Wirid ni saya dapat daripada guru saya, guru mursyid saya, guru silat saya ke. Mana guru tu dapat? Wallahu alam. Dia bertapa di satu kaki bukit di gunung, dia dapat, kemudian dia bagi ijazah kepada saya. A'yadu billah. Sedangkan contoh kita adalah para anbiya. Dan juga subhanallah, sebahagian orang dapat satu doa daripada mana? Daripada Israiliyat. Wal-a'yadu billah. Doa dapat mana? Israiliyat. Contohnya apa? Contohnya doa Yusuf dengan Zulaika. Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaika. Ini Israiliyat. Kisah Zulaika, bahkan nama Zulaika pun nama Israiliyat. Dalam Quran Allah tidak namakannya Zulaika, tapi dia Imra'atun Aziz, perempuan pada Aziz. Itu pemerintah Mesir ketika itulah. Isteri dia lah maksudnya, isteri Aziz. Jadi isteri Aziz ni apa? Nama dia wallahu a'lam. Israiliyat buh nama dia Zulaika. Ramai orang nama Zulaika. Kawan-kawan kita, jiran kita, anak-anak kita, mak kita nama Zulaika. Sekadar nama tak ada masalah. Buh nama apa pun, sekarang maksud dia baik, nama Israiliyat ke apa, tak ada masalah.
Nama bukan benda penting sangatlah. Tapi yang pentingnya apa dalam kisah Israiliyat, menyebut Zulaikha ini asalnya isteri Aziz. Betul kahwin dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dulunya dia tarik baju Nabi Yusuf. Kemudian dia kahwin dengan Nabi Yusuf. Entah bila dia bercerai dengan suami dia Aziz tadi, kahwin dengan Nabi Yusuf. Ini Israiliyat ceritalah. Bukan saya cerita, bukan Quran cerita. Kahwin dengan Nabi Yusuf. Bila kahwin dengan Nabi Yusuf, dia pula jadi insaf Zulaikha ni. Dia kira duk solat malam, tahajud ni. Dia qiyam dia malam. Nabi Yusuf pula tarik baju dia ke belakang. Terbalik. Dulu dia tarik, kemudian dia kena tarik pula. Ini semualah cerita kartun. Cerita memperolokkan buat main Nabi Yusuf alaihissalam. Takkanlah Nabi Yusuf sampai ke tahap tu, dia pun duk tarik baju nak bersama dengan isteri baru ni, Zulaikha ni. Ini cerita Israiliyat sampai ke tahap tu. Quran tak cerita tu pun. Quran cuma cerita dia isteri Aziz dan baju Nabi Yusuf ditarik daripada belakang oleh isteri Aziz ni. Nama dia apa? Wallahualam. Dan selepas pada tu apa jadi? Wallahualam. Mai pula kepada masyarakat kita, kalau tuan-tuan perasan, kadang qadhi sendiri. Qadhi sendiri selepas daripada akad nikah, dah selesai akad nikah, ya Allah, satukanlah mempelai ni, fulan dengan fulanah ni, seperti mana engkau menyatukan Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Tuan-tuan perasan tak? Sekarang mungkin susah kita nak jumpa, tapi satu ketika dulu doa ni sangat masyhur. Doa ni sangat masyhur. Satu ketika dululah sangat masyhur. Bahkan saya pun dulu duk dapat kad kahwin. Dalam kad kahwin tu tulis siap dah. Tak kahwin lagi tapi lah kad kahwin dah tulis dah. Ya Allah, satukanlah mempelai ni seperti mana Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Ni doa apa yang macam ni? Mana dapat? Doa ni dapat dari Israiliyat. Subhanallah. Sedangkan Allah perintah kita mencontohi para anbiya. Dan memanglah Nabi Yusuf, tapi ia bukan daripada Quran. Kita kena pastikan doa tu walaupun nisbah pada Nabi Yusuf ke nisbah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah ia sahih? Adakah nisbah itu dalam Quran, nisbahlah hadis yang sahih, ataupun nisbahlah hadis yang dhaif, ataupun ia daripada hadis palsu atau daripada riwayat Israiliyat. Ini metodologi yang sangat penting, iaitu pada kedudukan para anbiya, para nabi ni. Poin yang pertama adalah mencontohi mereka. Jadi mencontohi mereka berdasarkan nas yang sahih. Kita nak doa-doa yang sahih daripada para anbiya ni. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ni. Kita berhenti dahulu pada poin mencontohi para anbiya, iaitu kita mengambil petunjuk daripada mereka daripada nas-nas yang sahih. Jika diizinkan oleh Allah, kita akan masuk lagi pecahan bab ini, bab kedudukan para anbiya ini, iaitu pecahan pada kesempurnaan para anbiya. Kenapa kita kena mengambil doa mereka? Kerana mereka ini adalah para anbiya yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu meletakkan doa mereka juga doa-doa yang sempurna berbandingan doa orang lain yang tidak sempurna. InsyaAllah ini, tuan-tuan jangan lupa pada minggu hadapan lah, insyaAllah kita akan iklan di Facebook page saya ataupun di Facebook page Akademi Sunnah. Juga iklan jika diizinkan oleh Allah, kita akan sambung pecahan bab ini pada kuliah yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu kita bermanfaat pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima segala amal salih kita malam ni sebagai ilmu yang bermanfaat, yang sentiasa jariah, sentiasa berjalan selagi mana semua yang menonton dapat manfaat daripada kuliah kita pada malam ni. Sekali lagi diingatkan bagi kita, bagi siapa yang ada persoalan, macam Haji Safwan admin kita tulis, siapa yang ada persoalan sila komen di bawah ni lah. Kadang-kadang dia malu nak komen, dia boleh terus PM Haji Safwan, tanya Haji Safwan pun dia boleh tolong jawab. Boleh tolong bagi kaunseling, motivasi. Itu kepakaran Haji Safwan lah.
Jika ada persoalan yang umum, boleh masukkan di bawah. Ini insya-Allah kita akan jawab secara offline lah, tidak live pada malam ni. Hayyakumullah. Cikgu Wan Muhammad Nazri. Ni Cikgu Wan Muhammad Nazri. Terima kasih Ustaz, sama-sama. Jelas, alhamdulillah jelas. Jika ada persoalan cikgu, boleh WhatsApp cikgu, saya duduk WhatsApp saya. Yang lain-lain tu pun silakan. Ahlan wa sahlan, hayyakumullah. Baik, saya ingat cukup sekadar itu kuliah rintihan para nabi pada malam ini. Kita tangguhkan dahulu kuliah kita dengan doa Nabi SAW sebelum bersurai pada majlis. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebesar-besar kerisauan kami dan juga terhentinya ilmu kami hanya di dunia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.